Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli keluarga yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya saya dapat buat satu video ni khas untuk memberi penjelasan tentang program hijrah. Bila sebut program hijrah ni ialah masa yang tuan-tuan puan-puan semua nanti-nantikan, yang mana ahli keluarga akan dimesyuaratkan untuk pelepasan awal. So yang baca video saya ni, yang mungkin saya akan buat dalam grup. So yang masuk dalam grup tu maksudnya kita punya klien tu akan dibebaskan tidak lama lagi lah, tetapi perlu melalui proses yang tertentu, iaitu salah satunya ialah persetujuan untuk menyertai program hijrah ataupun tidak hijrah. Bila sebut hijrah, maksudnya klien perlu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tidak boleh tempat yang sama, itu tidak dipanggil hijrah. Maksudnya begini, kalau klien tu dari Tawau, dia perlu berhijrah ke daerah lain yang ada AADK di situ, contohnya AADK Sandakan, AADK Kota Kinabalu, AADK Keningau, AADK Beaufort, AADK Kudat, AADK Tuaran. Itu daerah-daerah yang ada AADK. Kalau dia tahu pindah pergi Sempurna, itu belum hijrah, sebab Sempurna masih dalam jajahan AADK Tawau. Sama juga dia Sandakan pindah pergi Kinabatangan, tidak boleh juga, sebab Kinabatangan masih lagi jajahan AADK Sandakan. Begitu juga kalau dia klien tu Beaufort, dia pindah pergi Sepitang. Sepitang pun belum lagi dikategorikan hijrah, sebab Sepitang masih lagi dalam jajahan Beaufort. Sama juga kalau dia Kota Marudu, pindah pergi Pitas, pindah pergi Kudat contohnya, tidak boleh juga, sebab dia masih lagi dalam AADK Kudat. Kalau dia Tuaran contoh, dia pindah pergi Kota Belud. Kota Belud pun tidak boleh lagi, sebab Kota Belud masih lagi jajahan AADK Tuaran. Untuk hijrah ni, apa yang klien perlu buat atau keluarga perlu buat ialah buat keputusan, bincang sama keluarga, sama ada kita punya anak atau suami kita kah, ataupun kita punya adik-beradik kah yang ada dalam puspen ni, mau dipindahkan atau tidak. Ini keputusan keluarga, mau dia pindah kah tidak. Kalau dia mau pindah, kita kena carikan dia kerja yang baru, carikan dia satu kerja yang balik ni dia terus ada kerja. Contohnya katalah dia di KK mau pergi Kudat. So di Kudat dia kerja apa? So surat tawaran kerja perlu dibuat, pastikan kerja ada, perlu disediakan terlebih dahulu. Katakanlah dia pergi Kudat kerja nelayan. Dia tinggal di mana di sana? Kata rumah pakciknya, rumah siapa-siapa di sana kan. Maksudnya dia pindah daripada KK pergi Kudat, dia kerja nelayan, itu boleh. Kalau dia bilang kerja restoran, kerja workshop, itu kita perlukan surat tawaran. Kalau restoran, siapa punya restoran, keluarkan satu surat yang dia akan kerja di restoran sekian-sekian. Begitu ya kalau mekanikal, perlu surat daripada bengkel. Kalau macam contoh dia sana berkebun saja, berpetani yang tidak melalui company syarikat mana-mana, keluarga perlu buat surat rasmi, katakan si A sekian-sekian akan kerja sebagai sekian-sekian dan akan tinggal di alamat sekian-sekian. So itu perlu dibuat dalam bentuk surat rasmi. So kalau tidak mau dia hijrah, maksudnya katalah dia mau balik daerah asal, ini maksudnya perlu juga buat permohonan untuk tidak hijrah. Contoh surat permohonan saya akan bagi nanti dalam hantar sama ada dalam grup ataupun hantar masing-masing punya akaun WhatsApp. Nanti saya hantar sana, ada contoh di situ. So kenapa tidak hijrah? Kita perlu nyatakan kenapa klien ini tidak hijrah. Perlu duduk di daerah tempat yang asal. Mungkin salah satu jaga orang tua, masalah COVID, susah untuk merentas daerah dan sebagainya. Perlu bagi alasan kokoh kenapa tidak menyertai hijrah. Kalau dia tidak kalau dia menyertai hijrah, sebenarnya hijrah ni banyak kelebihan lah. Kenapa kita buat program hijrah? Salah satunya ialah kita mau supaya klien ni
tidak kembali kepada kehidupan yang lama dia. Contohnya kalau di luar dulu dia mudah terbawa-bawa dengan suasana persekitaran. Kawan lama dia ada di situ, tempat pot-pot dia menagih ada di situ. Jadi bila dia balik di sana dia teringat balik. So ini risiko kepada penagihan klien. Ada kemungkinan besar dia akan on balik, ambil sabu balik. So itulah hijrah ni kita mau supaya klien ni pikir masa-masa, keluarga pikir masa-masa bagaimana supaya dia kekal pulih dengan kita menyokong untuk dia menyertai hijrah. Sekiranya mau. Tapi kalau sekiranya ada alasan yang tidak dapat, perlu dia tidak hijrah, perlu dia kekal di rumah, di kampung halaman, so kena buat surat rasmi juga. So saya masukkan ni dalam YouTube supaya benda ni tidak hilang. So kalau katakan handphone saya hilang pun, saya masih ada akaun YouTube. Jadi YouTube tu boleh ditengok di mana-mana, bila-bila masa. Kalau tuan-tuan semua pun hilang telefon ke apakah, boleh tengok dalam YouTube tu. So bagi sebarang pertanyaan, tonton YouTube ni sampai habis, kemudian letak dalam ruangan komen tu, tanya apa-apa yang kita mau tanya. Boleh tanya di situ, saya akan jawab di situ ataupun buat video baru untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut. Saya harap benda ni jelas dan dapat dipahami, walaupun mungkin agak baru bagi tonton puan-puan semua, tapi saya harap boleh membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.